Okey, dah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan dan salam sejahtera sekejap. Baru nak buka. Okey, dah buka. Okey, kita mulakan kelas kita dengan dan selamat sejahtera Kita mulakan kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbil alamin. Nah. Dah saya apa ni? Tadi dah download belum? Saya buka yang tu juga sebab senang kita nak ni kan. Okay, sebelah sini. Okey, inilah soalan yang kita akan bincangkan hari ni ya, soalan imbangan duga perniagaan Nelly bagi siapa ni form 4 punya kan. Okey, siapa ada buku teks boleh buku teks lah, buku tu awak boleh buka lah. Tapi kalau ni pun boleh refer kat sini Okey. Macam biasa bila kita nak buat soalan account ni kan, yang 6 berapa tajuk yang saya bagi tahu itu. Okey. Kita terus tengok apa yang anda dikehendaki sediakan and then kita terus sediakan format dia Jadi kita terus sediakan format dia. Okey, siapa yang nak ikut cikgu buat tu lagi bagus sebab saya takut kalau awak dengar saja apa saya cakap lama-lama nanti awak bosan, awak pun tertidur. Lagipun nanti sekarang kalau nak tunggu nanti-nanti bila masanya awak nak ni kan. Okey. Awak boleh buat dia punya format sekarang. By now sebenarnya awak dah boleh hafal kan? Okey, ni format dia Okey, sementara cikgu edit-edit kejap ni, awak pun boleh buat format dia. Format ni sebenarnya cikgu hari tu pun dah sharekan pada dalam grup kan. Dia punya link awak boleh siapa ada printer boleh print, siapa tak boleh print awak boleh salin sebenarnya. Cikgu. Ya saya? Perdagangan Ya, akaun perdagangan dan untung rugi. Ni kita buat penyata kewangan milikan tunggal yang form 4. Hari tu kita dah buat akaun perdagangan ni tapi tanpa pelarasan kan? Jadi hari ni kita buat dengan pelarasan. Cikgu, dia
Amount dia 3 kotak ke? Macam mana? Oh dia punya tu, tempat dia. 3 kotak lah ni, 1, 2, 3. Dekat PKK pun sama, 1, 2, 3. Korang buat siap-siap sebab nanti sekarang kalau tidak pun bila lagi korang nak buat? Setakat dengar je nanti ngantuk kan? Tak apa, cikgu tunggu korang. Cikgu bagi masa 5 minit buat tapak dia je. Tapak dia macam ni, saya kata akaun perdagangan untung rugi. Akaun perdagangan. Untung rugi dia hasil dengan belanja saja. Okey, yang ni, ni tajuk je. Tak lama ni sebenarnya. Kalau awak buat tapak ni sebenarnya 5 minit dah siap. Kalau awak dah hafal. Siapa yang tak hafal lagi, tak apalah. Cikgu, sekejap lagi cikgu tunjuk. Tapi sebelum tu saya nak tanya. Untuk kelas 5 Cimera, berapa orang yang betul-betul dah hafal format tu? Tolong angkat tangan. Kesha, sekejap saya open queue ni. Berapa orang? 2 orang. 2 orang je? 3. Angkat tangan lagi, jangan turun dulu. 3. 4. Okey, 5. Very good. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, terima kasih. Yang lain, okey, sekejap. Saya pergi dekat 5 Wira pula 5 Wira, berapa orang yang dah hafal? Angkat tangan. Okey, Atira Sofia, bagus. Lagi? Sekejap. Syamil. Razik tak hafal lagi? Razik dah 6 orang. Nurin dah, bagus. Balkis, Ashraf. Okey, bagus. Okey, yang dah hafal ni bagus, tapi bagi yang belum hafal, tolong hafalkan Saya minggu lepas saya ada sediakan latihan untuk susun balik dia punya tu kan. Tapi saya rasa saya tak buat PKK lagi kot. Okey, jadi awak boleh sambil cuba yang tu. Okey, terima kasih. Turun tangan dah semua. Jadi siapa yang dah hafal boleh tulis balik, siapa yang tak hafal boleh refer kat sini. Sabtu Ahad ni saya harap awak ambil masa lah untuk hafal. Jangan tunggu nak SPM besok baru nak hafal, lambat sangat tu yang. Ada orang periksa pun dia tak hafal-hafal, itu lagi kesian Dah ke? Belum lagi cikgu. Okey, tak apa. Saya bagi lagi 3 minit.
sampai 10.88, 88, 58. Mana datang 88 cikgu ni? Ni saya naikkan sikit. Kalau awak nak suruh saya naikkan ke apa, bagi tahu ya. Dah? Sekejap, PKK. Dah cikgu. Dah. Yang lain-lain dah ke? Dah Semua dah siap Okey. Jadi saya boleh tengok pada soalan Okey, bila awak dah sediakan tapak dia ni, sediakan kedua-dua tapak ni sekali. Terus. Sekejap Alhamdulillah. Lepas tu kita terus pergi pada maklumat tambahan. Sekejap, bagi cikgu 1 minit jap. Siapa yang belum siap tu boleh terus siapkan. Sekejap, saya tunjuk kat format ni lah bahagian bawah ni. Okey. Okey, ni soalan dia. Okey, kita pergi pada maklumat tambahan. Dia kat sini kata 31 Disember bernilai inventory dia 6020 pada harga kos dengan 6,200 pada harga pasaran. Okey, saya rasa yang ni semua orang tahu kan, sepatutnya kita ambil yang mana? Kita ambil yang rendah kan, 6020. Okey, terus isi dekat akaun perdagangan sini 6020 satu tempat, dan tempat yang kedua ialah dalam PKK. Okey, dah.
Ni yang paling senang. Biasanya satu markah ni untuk kedua-duanya. Jadi awak terus letak, jangan buat satu-satu. Maksud saya buat ni lain, lepas tu nanti sekarang buat pergi kat PKK, jangan. Okey, kalau ikut cara lama lah, kalau zaman saya belajar dulu, saya siapkan dulu jualan apa semua ni kan, dah siap baru buat sebelah sini, jangan. Okey, kita buat cara yang sekarang ni di mana kita buat pelarasan ikut maklumat tambahan supaya kita tak tertinggal. Markah dia pun memang banyak kat sini. Okey, yang kedua, jurujual menerima pendahuluan gaji sebanyak RM600. Okey, pendahuluan gaji ni sebenarnya apa? Gaji prabayar. Gaji prabayar kan? Bila prabayar maknanya terlebih ke terkurang? Terlebih. Terlebih, jadi kita kena kurangkan, kita kena tolak Kalau awak tengok, sekejap, saya kalau tengok kat sini kan saya salah ambil amount. Okey, yang tu sebenarnya yang 8,200 Okey, 8,200. 8,000 gaji jurujual saya ambil sini, saya tulis. Okey, dekat bahagian belanja, gaji jurujual. Okey, 8,200 tolak 600 Ataupun kalau nak ambil awak terus ambil gaji pun terus tak apa. Sebab dua-duanya masuk dalam belanja. Kan gaji pekerja dengan gaji jurujual dia. Ni agaknya pekerja pejabat kot. Ni jurujual dia. Jadi awak tambahkan dua-dua, tolakkan dengan 600. Jadi kat sini 3,800 tambah 8,200. 3,800 tambah 8,200 tolak 600. Okey, awak akan dapat sebanyak $12 tolak 600, 11,400 3,800 tambah 8,200 tolak 600, 11,400 Alright. Okay, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Cikgu, kalau buat asing boleh ke? Boleh juga. Asalkan letak kat tempat yang betul lah kan belanja. Biasanya macam ni dia terimalah dua-dua. Awak nak tambah terus boleh ataupun awak nak buat satu-satu pun boleh. Okey, lepas tu gaji prabayar dia akan masuk dalam aset semasa. Ingat formula AS bapa hebat jadi kat sinilah. Belanja prabayar. Okay, sebab yang ni ayat dia direct, kita tak perlu tunjuk jalan kira. Yang sebelah sini tunjukkan jalan kira Okay, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Jelas? Jelas. Okay, kita pergi pada yang ketiga. Sewa diterima pada awal setiap suku tahun. Sewa diterima termasuk RM900 yang diterima pada 1 November 20X9. Okay, sewa diterima 3,200 tapi dia kata termasuk 900 untuk suku tahun. Okay, bila dia terima pada bulan November, maknanya sebab suku tahun tu 3 bulan kan. November, Disember, Januari. Jadi dia ada terlebih sebulan. Okay, macam mana kita nak kira tu? Ada siapa-siapa tak yang rasa boleh? Jadi kalau tak saya terangkan dekat dalam Jamboard. Kalau tak saya terus saja. Cikgu tadi apa yang cikgu cakap saya tak dengar. Dia apa lag?
Oh ya ke? Tak, soalan 3 ni ada tak sesiapa yang nak tanya dengan lebih lanjut? Kalau awak rasa macam kurang faham dengan statement ni, saya akan terangkan dekat Jamboard. Kalau tak, saya terus ni. Ada orang masuk ke? Saya boleh tak? Okey. Bagi salam ke? Sekejap Salam. Okay, sorry. Allah Akbar. Tadi apa? Siapa tadi nak apa yang bunyi tung-tung? Okay, Daniel. Kenapa Daniel angkat tangan? Nak suruh saya terangkan dengan lebih lanjut ya? Okay, alright. Okay, saya pergi dekat Jamboard. XAHAGSC. Sekejap. HAW, okay ni. Okay, kalau awak tengok kat sini kan, dalam soalan ni dia kata sewa diterima untuk suku tahun. Bila suku tahun, suku tahun bermakna 3 bulan kan? Okay. Lepas tu dia kata lagi, sewa diterima termasuk RM900 yang diterima pada 1 Januari 20X9. Maknanya katakanlah saya bagi garis masa macam ni lah ya. Ini dia punya timeline. Sikit bengit macam tu kan. Okay, katakanlah kita tutup akaun 31 Disember. Allah, apa yang saya conteng ni. Okay, katakanlah sini 1 hari bulan 1, 20X9. Sini 31/12 20X9. Okay, yang ni yang dia terima ni 1 hari bulan 11. Okay, dalam soalan ni dia kata dia terima yang last kali tu sini sampailah 3 bulan, maknanya dia berakhir pada 31 Januari. Betul tak? Sebab 3 bulan. Okay. Jadi yang entitled masuk dalam kita punya akaun untung rugi ni, sebab akaun untung rugi ni kita nak cari dia punya hasil dengan belanja untuk tahun tersebut sahaja. Sebabnya kalau awak tengok untuk cari untung kan, nama ayat dia pun kalau awak tengok tajuk dia akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir. Maknanya kita nak cari untung rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Disember. Untuk tahun tersebut. Okey, jadi kita nak cari untung tahun tersebut, kita perlu cari hasil sepatutnya tahun tersebut tolak belanja tahun tersebut saja. Yang lain kita kena keluarkan. Sebagai contoh kalau awak tengok ni dah bukan untuk tahun tu lah. Kita nak cari yang dekat sebelah sini. Sini sampai sini. Okay.
Tapi sekarang ni apa yang berlaku, yang ni dah kita rekodkan sekali dalam imbangan duga. Jadi kita kena bawa keluar. Okey. Mana saya nak kecilkan? Okey, macam tu Okey, jadi cara dia macam mana kita nak kira? Dia kata RM900 tu untuk 3 bulan. Okey, jadi 900 ni saya kena bahagi dengan 3. Kan sebab 900 tu untuk 3 bulan. Jadi kita kena cari sebulan tu berapa, iaitu 300. Okey, inilah yang kat sini ni lah yang 300 ni tadi. Inilah yang kita kena bawa keluar sebagai sewa. Sewa apa? Sewa prabayar. Yang ni dia hasil. Sewa belum terperoleh. Kan? Macam mana nak tahu dia hasil ke belanja? Sebab dia diterima. Ya, satu sewa diterima dan satu lagi awak tengok dia bukan sebelah debit. Kalau debit belanja, sebabkan di sebelah kredit dia adalah hasil. Okey, itu satu lagi cara kita nak tahu sama dia hasil atau belanja sebab di sebelah kredit tahu dalam imbangan duga. Kalau belanja, sebab belanja bertambah bahagian debit kan, jadi dia duduk sebelah debit. Kalau hasil dia bertambah bahagian kredit, sebab tu dalam imbangan duga dia duduk dekat bahagian sebelah kredit. Okey, jelas Jadi okey, sewa ni tadi. Okey, apa yang saya perlu buat ialah okey, saya masuk sewa dekat hasil dulu. Sewa 3,200, saya tolakkan yang terlebih sebulan tadi tu 300. Jadi dapat kat sini 2,900. Setakat yang ni faham Lepas tu sebabkan sewa belum bayar. Ni saya tulis kat sini asbab hebat lah, senang sikit. Asbab hebat. Jadi yang kat sini masuk ialah okey, liabilities masa. Lepas tu dia bapa, jadi kat sini masuk babak. Hebat sini masuk hebat pro. Okay, jadi hasil belum terperoleh, dia masuk kategori liability semasa. Kita tulislah sewa belum terperoleh. Tadi 900 bahagi dengan 3. Okay. Tadi siapa yang tanya, jelas tak? Tadi siapa kelas mana yang tadi? Cikgu dia kata jelas. Okey, Daniel. Okey, terima kasih Daniel. Okey, kita pergi pada yang seterusnya iaitu insurans tahunan dibayar mulai 1 Mac 20X9. Kan insurans tahunan. Mana insurans tahunan dia iaitu ni 720 dibayar tahunan mulai 1 Mac 20X9. Kita tutup akaun 31 Disember. Saya rasa saya terangkan pakai Jamboard lah sekali lagi sebab nak tunjukkan dia punya timeline kan. Okey. Okey, yang ni tadi cerita pasal sewa. Oh, ini dah besar. Ya Allah. Macam tu pun. Okey, sekejap. Ni tadi cerita pasal sewa Saya tulis ni sewa. Sekarang ni kita nak pergi pada insurance.
Okay, insurance dia. Okay, saya tunjuk dulu timeline masa dia. Okay, kita sekali lagi kan tempoh kewangan kita 1/1/20X9 sampai 31 Disember 20X9. Okay. Sekarang ni dia kata dia bayar insurans start 1 Mac untuk setahun. Jadi saya gunakan pen warna lain. Dia start dekat sini 1 Mac 20X9. Maknanya dia berakhir bila? Macam mana kita nak tahu dia berakhir bila? Bila dia kata setahun. 1 Mac juga. Kurang tepat sikit. Sehari sebelum dia 28 hari bulan 2 20X9. Kan macam 1 bulan 1 dengan 31 bulan 12. 31 bulan 12 tu sehari dia kan sebelum. Tetapi ni 2010 lah. Okay. Jadi sekarang ni yang terlebih, kalau awak tengok sini, yang sinilah. Ini yang jadi dia punya prabayar. Setuju? Sebab kita nak ambil dia punya belanja dia daripada sini sampai sini saja. Okey, jadi apa yang kita buat sebab kita dah tahu ni tadi 2 bulan. Okey, setahun dia bayar tadi insurans sebanyak 720. Ni untuk setahun. Jadi macam mana kita nak cari yang 2 bulan tu? Kita bahagi. Kan kita kena cari sebulan dulu kan? Dengan cara macam mana? Kita bahagi dengan 12. Lepas tu kita darab dengan 2 bulan. Jadi kita dapatlah detect yang ni berapa terlebih bayar. Okay. Ini yang masuk PKK. Yang kat sini? Macam ni kita nak cari? Yang dalam tempoh ni. Yang kita dapat tu, yang prabayar tu kita tolak dengan 720. Kan sama ada awak nak cari 720 bagi 12 darab 10 ataupun awak cari dulu hasil ni berapa? Hasil dia berapa? Sekejap. Kita tengok 720 bahagi dengan 12 darab dengan 2. 120. Kat sini dapat 120 amount dia. 120. Jadi kat sini awak boleh terus tolak lah 720 tolak 120. Ataupun boleh juga kalau nak buat jalan kira dia 720 bahagi 12 darab dengan 10. Dua-dua ni sebenarnya diterima dalam SPM Okay. Okay, saya pergi pada dia punya ni lah. Okay, kita masuk dulu insurans tadi bahagian belanja. Ataupun kita nak masuk insurans prabayar dulu pun boleh juga. Saya punya skrin ni okey ke kat awak ke awak rasa kecil untuk Microsoft Excel ni? Okey sebab saya risau kalau yang tengok telefon ni takut dia punya skrin kecil. Insurans prabayar iaitu 720 bahagi 12 darab dengan 2 bulan Jadi dapat amount dia tadi 120. Okey. Yang ni jelas Okey, saya tunjukkan pula dekat insurans. 720 tolak dengan 120. Jadi kita dapat 600. So far semua orang boleh ikut? Dan ada apa-apa pertanyaan ke? Tak ada cikgu. Okey. Yang lain-lain? Tadi Danish okey? Mike Danish tak okey Mana? Sebab kalau awak tulis kan saya tak nampak.
Yang ni kelas ni okey, Lima Wira. Boleh? Okey, seterusnya saya nak pergi pada okey, soalan seterusnya dah ya. Nombor 4 dah. Nombor 5. Pinjaman bank telah dibuat pada 1 Jun 20X9 dengan kadar 10% setahun. Okay, jadi macam ni kita nak buat tu. Okay, tapi dia tak cakap tarikh matang dia. Okay, saya terangkanlah sebab tapi sebenarnya soalan ni dia punya insurans ni sebenarnya agak mudah. Tapi tak apa, saya terangkan dulu. Ada rezeki nanti bila-bila saya terangkan dengan lebih detail. Sebab kadang-kadang pinjaman ni yang lecehnya ialah bila dia bagi tarikh matang and then dia bagi apa? Dia cakap lah installment dia tiap-tiap bulan berapa dia kena bayar, jadi dia kena detect berapa yang dia perlu settlekan dalam masa terdekat. Okay, saya terangkan pakai kat Jamboard ya. Kalau tak nanti sekarang saya cakap banyak-banyak pun nanti awak tak faham. Okey. Ni tajuk dia pula pinjaman pula kali ni Pinjaman dengan faedah atas pinjaman ni kita anggapkan bahawa dia anak beranak. Satu bapa, satu lagi anak. Tapi pinjaman ni bapa adalah. Sebab kalau tak ada pinjaman, tak ada faedah atas pinjamannya. Okey. Jadi pinjaman ni antara benda yang awak kena tahu, dia sama ada LBS. Sekejap, saya punya Jamboard ni jam lagi. Sekejap dia buat hal. Sekejap ada orang datang sekejap. Okey, Allahu Akbar kabirah. Saya rasa internet rumah saya lah yang dah mula nak problem ni. Okey, kita pergi pada pinjaman Macam saya cakap tadi, dia boleh jadi dua, iaitu boleh jadi LS, dia boleh jadi LBS. Okey, LS, apa yang penting bila kita nak tentukan sama ada dia LS atau LBS ialah tarikh matang dia. Siapa tahu tarikh matang tu apa? Dalam soalan ni pun dia bagi tarikh juga kan? Dia buat pada 1 Jun. Okey, tapi kalau sini tarikh matang dia, adakah tu tarikh matang dia? Okey, ni bukan ni tarikh mula. Tarikh matang tu maknanya tarikh dia sepatutnya habis buat pinjaman tu. Kalau dalam soalan ni dia tak bagi tarikh matang. Tapi ada soalan-soalan lain. Tengoklah kalau minggu depan cikgu jumpa soalannya, negeri-negeri lain trial mungkin ada kot. Saya nanti try cuba carilah supaya kita boleh discuss lagi pasal
pinjaman bank Okey, tarikh matang ni maknanya tarikh habis bayar pinjaman Okey. Kalau tarikh matang dia dengan tarikh kita tutup akaun tu kurang daripada setahun, jadi dia liability liability semasa lah. Kalau dia lebih daripada 1 tahun, barulah dia jadi liability bukan semasa. Sebagai contoh, katakanlah kita tutup akaun sekarang ni 31 Disember 2019 katakan soalan ni. Okey, dia kata dia bagi tarikh matang dia katakanlah 31 Disember 2020 tarikh matang. Okey, untuk pinjaman ni. Jadi ini akan jadi liability semasa. Okey, ataupun dia bagi soalan lain, tarikh matang dia ialah katakanlah 31 Mei 2025. Kalau awak tengok dia lebih setahun, dia akan jadi liability bukan semasa. Okey, boleh Jadi kalau dalam soalan ni awak tengok, dia tak cakap pasal tarikh matang, jadi automatik kita anggapkan dia sebagai liability bukan semasa. Jadi saya terus masukkan ke dalam ni. Terus masukkan kat sini pinjaman. RM15,000. Sekejap. Okey, ni sekarang ni selesai cerita bapak dia pasal pinjaman. Ada apa-apa nak tanya tak pasal bapak dia ni? Nanti next week saya cuba carilah soalan yang lebih orang kata detail pasal ni. Cikgu. Ya saya. Tapi dekat situ dikata 10% tu. Okey, itu cerita faedah atas pinjaman kan? Kadar faedah. Saya bawa cerita bapak dia ni. Bapak dia jelas Okey. Okey. Sekarang ni baru saya nak masuk cerita anak dia. Faedah atas pinjaman. Terima kasih Kesha sebab ingatkan saya. Okey, cerita pasal faedah atas pinjaman. Pinjaman tu sebenarnya dia punya nilai pokok. Katakanlah awak pinjam RM10,000, RM10,000 tu yang awak kena bayar balik, tu pokok dia. Manakala faedah ni yang kalau orang panggil sebagai bunga. Kan kadang-kadang kita pernah dengar kes dekat orang kata apa, Along kan. Pinjam RM10,000 kena bayar balik sampai katakanlah RM20,000 contoh. Okey, jadi penambahan RM10,000 tu itu yang kita panggil dia sebagai faedah. Kalau dekat apa nama dia ni dengan Along memang tinggi Jadi sebab tu kalau boleh kita janganlah mengamalkan sikap suka berhutang sampai akhirnya kita terjerat dengan Along ni. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita nilai sekarang ni mungkin awak sekolah lagi awak tak nampak. Okey, jadi nanti sekarang takut nanti bila awak dah terjerat, bila awak dah bekerja nanti susah nanti Jadi kita amalkan hidup sederhana. Alright, masuk balik cerita pasal faedah atas pinjaman Okey, dia kata tadi soalan dia kadar faedah dia 10% setahun. Kat sinilah memainkan peranan tarikh 1 Jun ni. Okey, sebab kita kena kira kan 10% ni untuk setahun. Jadi kita nak kena tengok berapa bulan. Okey, katakanlah saya tulis lagi dia punya ini kan. Okey, 1 hari bulan 1. Dia start ambil daripada 1 Jun. Kita
tutup akaun 31 hari bulan 12. Okey, 10% tadi tu adalah untuk setahun. Okey, tapi kalau kita tengok ni sebenarnya daripada 1 Jun ke sini tak sampai setahun pun. Dia ada berapa bulan kat situ? 6. Sure, 6. 5. Ya ke? Yo. 7. Bulan 6 tu kita kira bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau dia bagi 30 Jun, jadi bulan Jun tu tak payah kira. Tapi sebab sekarang ni dia start daripada 1 Jun. Okey, jadi ni sebenarnya kena darab 7/12 lah sebab dia 7 bulan. Sekejap, sorry. Tadi dia punya pinjaman tadi 15,000. Okey, saya ambil 15,000 dia punya pinjaman. Darab dengan 10%. Darab dengan 7/12. Sebab apa? 10% tu untuk setahun. Tapi kita kena ambil untuk 7 bulan sahaja. Okey, jadi kita dapat berapa ni? Kita dapat 875. Okey? Betul? Jadi yang ni nak masuk dekat mana 875 ni? Ni sebagai dia punya belanja kan? Sebab kena ingat pinjaman dia adalah tadi apa saya kata? Sama ada LS atau LBS. Tapi kalau faedah atas pinjaman dia merupakan belanja. Okey, kadang-kadang pelajar, saya tulis kat sebelah dia page dia sebab ni dah penuh. Pelajar dia selalu terkeliru tau sebab faedah ni ada dua. Sama ada faedah atas simpanan. Saya selalu pendekkan dia sebagai FAS. Dan satu lagi ialah faedah atas pinjaman. Okey, FAP. Faedah atas simpanan ni contohnya awak simpan duit dalam bank. Tak kira lah awak simpan kat ASB ke, awak simpan kat apa mana-mana saham ke ataupun awak simpan dekat bank biasa ke. Biasanya awak akan terima faedah. Betul? Betul tak? Betul. Okey, jadi yang tu adalah hasil. Faedah atas simpanan adalah hasil sebab awak pinjam jadi sebagai as return, sebagai pulangannya bank bagi awak faedah. Jadi awak terima. Jadi dia hasil lah sebab awak terima. Okey, manakala faedah atas pinjaman katakanlah tak nak kita lah, katakanlah si Abu tak ada orang nama Abu kat sini kan. Okey, Abu ni dia buat pinjaman. Jadi adakah dia akan menerima faedah? Abu ni pinjam daripada Along, dia dapat faedah ke daripada ni? Dia ada terima faedah ke daripada Along tu? Tak kan? Tapi sebaliknya dia yang kena bayar pada Along tu. Macam saya cakap tadi, dia pinjam 10%. Tapi dia kena bayar 10% pula. Dia pinjam 10,000. Dia bayar balik mungkin 20,000. Jadi penambahan 10,000 tu itu menunjukkan yang dia kena bayar. Jadi sebab itu FAP adalah belanja. Okey? Jelas tak kat situ? Boleh? Jadi okey. Ya. Jadi yang simpanan tu kita untung, yang pinjaman tu kita rugi. Ya, betul. Okey, tapi sebab kadang-kadang waktu kita periksa kita nak cepat. Takkan masa tu kita nak fikir, oh ni dapat, ni terima kan. Jadi saya bagi awak satu formula. Formula dia ialah FASHA. Sebab apa? Faedah atas simpanan adalah hasil. Awak kenal kan apa
pelakon Fasha standar tu kan. Jadi awak bayangkanlah faedah je ingat formula Fasha. Okey, faedah atas simpanan hasil, jadi bila faedah atas pinjaman automatik dia adalah belanja. Okey? Tapi ingat Fasha tu saja. Boleh Boleh cikgu. Okey. Ni tadi, ni 875 kita masuk kat situ. Okey, lepas tu dalam imbangan duga. Dalam imbangan duga, faedah atas pinjaman dia ialah 500. Betul? 500 tu menunjukkan faedah atas pinjaman yang dia dah bayar. Okey. Jadi sekarang ni dia terlebih bayar ke terkurang bayar? Terkurang bayar. Terkurang bayar yang ni yang dia dah bayar. Ni sepatutnya. Okey, jadi terkurang bayar, jadi dia jadi belanja belum bayar. Belanja belum bayar masuk mana? Liability semasa. Ya, liability semasa. Okey, kita masuk dekat dalam penyata kewangan kita semula and then kita tulis terus darab dengan 7/12. Jadi dapat amount dia ialah 875. Okey, awak salin dulu yang tu. Setakat ni boleh ikut saya tak ada laju sangat ke saya perlahan sangat? Okey. Okey Okey, faedah atas pinjaman dah selesai dah Salin? Dah cikgu. Okey, sekarang ni kita pergi dekat liability semasa. Dia jadi faedah belum bayar. Kira tadi kita tolakkan sajalah. Dia sepatutnya bayar 875 tapi dia baru bayar RM500. Okey, jadi dia ada lagi 375 yang dia belum bayar. Okey? Dah ke? Dah cikgu. Okey, kita masuk pula kadar bayaran yang dibayar termasuk RM200 untuk deposit telefon perniagaan. Okey, deposit telefon perniagaan ni dia biasanya dia jadi aset semasa lah. Sebab kenapa dia jadi aset semasa, amount dia satu tak banyak. Tapi memang selalu dipegang lama pun. Tapi kalau macam aset bukan semasa ni, dia lebih pada benda yang nampak lah. Ni kita masuk aset semasa Okey, jadi kadar bayaran dia ialah 1150. Jadi saya masuk kat sini. Kadar bayaran adalah belanja 1150. Kita tolakkanlah 200 tu sebab dia sebenarnya bukannya bil dia tapi sebenarnya deposit dia Jadi 950 Yang ni saya pergi cepat je lah sebab saya rasa okey kot. Kalau rasa tak faham ke apa, beritahu saya Deposit kadar bayaran.
Okey, dah? Boleh Inventory alat tulis bernilai RM60. Ni alat tulis pula. Macam hari tu kita belajar pasal kilang kan? Akaun pengeluaran. Ada pasal apa nama dia ni? Alat tulis. Sekejap. Salam. Okey, jap. Tadi kat mana? Okey, cerita apa tadi? Alat tulis. Okey, alat tulis dia tak ada inventory awal, cuma ada dia punya ni sahaja Jadi macam mana kita nak kira? Alat tulis. Sebab ni kita dah banyak kali bincang juga pasal alat tulis ni. Ada sesiapa boleh bagi tahu saya cara nak kira alat tulis ni? Masa kita buat akaun pengeluaran hari Rabu hari tu pun ada saya bincangkan pasal alat tulis ni kan? Apa formula dia? Baki BB. Baki BB tambah bank total. Okey, tambah apa dia beli, tolakkan dengan baki HB. Baki HB. Okey, jadi dalam soalan ni kita tak ada baki BB dia kan, tak ada inventory alat tulis pada awal tahun. Cuma dia ada beli saja 410. Jadi kita tolakkan terus dengan inventory akhir dia iaitu 60 410 tolak dengan 60. Kalau awak kurang jelas nak saya explain dengan lebih detail bagi tahu Jadi sini 360. Okey, lepas tu jangan lupa dia punya inventory alat tulis. Hari tu masa kita buat akaun pengeluaran, dia tak minta PKK. Okey, tapi sekarang ni soalan ni dia minta PKK kan, jadi kita kena tunjuk lah. Saya nak sediakan dia punya tempat dia. Okay, inventory. Ya. Yang kalau ada baki BB, dia tulis baki BB inventory alat tulis Kat sini dia tak payah tulis tapi awak masukkan saja amount. Sebab dia tak minta kita sediakan akaun alat tulis kan. Tapi dia kena tambah lah sebab dia punya formula nak kira kat sini berapa dia punya belanja, baki BB tambah apa dia beli, tolak dia punya baki akhir. Okay. Okay, saya nak jelaskan dengan lebih lanjut dekat dalam saya punya Jamboard. Tak perlu, saya rasa saya terangkan kot sebab ada beberapa orang yang memang saya rasa ramai yang juga yang baru join kita kan. Okay. Okay, awak tengok kat sini. Ni cerita pasal alat tulis pula. Ni kalau dia minta akaun tapi sekarang ni dia tak minta. Tapi saya terang sahaja supaya nak bagi awak nampak kenapa dia tambah, kenapa dia tolak. Okay, inventory alat tulis ni dia aset ataupun belanja. Aset lah sebab dia baki bawah-bawah hantar bawah kan. Okay, tambah tolak ni kira akaun inventory lah ni, inventory alat tulis. Tambah dia dekat sebelah debit, tolak dia sebelah kredit sebab dia adalah aset. Okay, and then apa yang awak kena buat ialah inventory alat tulis
baki bawah-bawah biasanya tempat tambah. Baki hantar bawah biasanya tempat tolak. Dia akan jadi macam ni lah. Awak kena make sure baki bawah-bawah tu mesti atas sekali, baki hantar bawah tu mesti bawah sekali. Awak tak boleh suka-suka tukar tempat dia. Yang ni mesti atas sekali, yang ni mesti bawah sekali. Item sebelum baki bawah-bawah takkan ada markah. Item selepas baki hantar bawah pun tak ada markah. Okay, jadi awak kena take notes tu. Jadi kalau dia beli maknanya alat tulis dia bertambah, sebab tu dia masuk dekat tempat tambah. Sekejap sorry saya tak boleh tulis sini beli. Biasanya katakanlah kita beli pakai cek, saya tulis bank lah ya. Dalam kurungan dia beli alat tulis. Okey, jadi sinilah yang alat tulis sebenar yang masuk dalam untung rugi. Okey, jadi macam mana kita nak kira yang kat sini? Okey, jadi macam biasa cara dia ialah okey, tambahkan awak tambahkan 2 ni. Okey, sini biasanya ada satu amount je, jadi biasanya yang sebelah debit lah lagi besar ya. Samakan tu maknanya awak ambil yang besar, letakkan kat tempat saya tunjuk tu. And then awak tolakkan. Okey, biasanya kita tolak sini ni kosong. And then ni tolak ni, inilah yang kita dapat baki dia berapa, alat tulis. Sebab tu formula dia saya kata baki BB tambah apa dia beli, tolak hantar bawah, jadi awak dapat kat sini berapa. Okey, jelas tak? Jelas cikgu. Okey, yang lain-lain? Saya rasa Kesha dengar benda ni dah banyak kali, Kesha memang dah jelas. Tapi yang orang lain ni, yang saya risaukan ni. Boleh? Ni nanti kalau naik sekolah, ujian peperiksaan pertengahan tahun, soalan milikkan tunggal memang ada. Okey, jadi saya nak tengok awak punya result improve lah ya. Okey. Tadi jap. Jadi sini saya dah masukkan 360, inventory alat tulis ni pun tadi saya dah masukkan. Okey dah, tu dia punya penyelesaian. Satu nota kredit saya cuba habiskan bawah ni, tapi nanti saya tinggalkan untuk awak kira soalan ni. Satu nota kredit yang dikirim kepada pelanggan terlupa rekod RM400. Okey. Bila nota kredit kepada pelanggan, maknanya pelanggan ni kita buat jualan ke belian? Sebab sekarang kita nak tahu sama ada ni adalah pulang. Nota kredit tu clue untuk pulangan. Tapi bila dikata pelanggan, macam mana kita nak tahu tu adalah pulangan jualan ataupun pulangan belian? Jualan sebab dia pelanggan. Ya betul, pelanggan jualan. Sebab apa? Pelanggan ni kita jual pada dia. Okey, jadi bila nota kredit maknanya kepada pelanggan, maknanya ia adalah pulangan jualan. Sorry ya. Pulangan jualan tadi, okey, ke atas ada pulangan jualan tak? Okey, kalau tengok kat sini ada 2 pulangan ni. Satu. Diskaun yang ada 2. Pulangan ada 1 je iaitu 240. Okey. Pulangan yang ada ni sebenarnya pulangan jualan ke pulangan belian? Mana satu ni? Macam ni kita nak tahu? Jualan. Ya, pulangan jualan. Okey, sekali lagi saya nak terangkan menggunakan saya punya Jamboard
nak bagi awak betul-betul faham. Sebab hari ni hari pertama kita revise balik benda ni. Memang banyak benda yang kita kena tahu. Dan saya sangat tekankan sangat tajuk ni sebab bila awak tak faham tajuk ni, yang lain-lain pun awak akan rasa susah, iaitu rekod tak lengkap, akaun pengeluaran, apa benda tu awak akan rasa dia macam jam tau. Tapi kalau awak sebenarnya dah faham basic dekat sini, awak nak buat perasaan yang lain-lain pun sebenarnya dia tak adalah susah sangat. Okay? Sebab pelajar biasanya dia dah give up kat sini, yang lain-lain pun dia dah block, mental block dia. Jadi tolong yang mana dah mental block tu kan, tolonglah buang. Kata awak sebenarnya boleh buat. InsyaAllah. Saya percaya sebab subjek ni sebenarnya bukan terlalu susah. Tapi awak kena rajin. Okey, saya tunjukkan dalam imbangan duga. Contoh biasanya dalam imbangan duga ni debit, kredit. Soalan dia kadang-kadang nakal tau. Dia suka tulis macam ni belian dan jualan. Kalau dia bagi satu-satu memang awak tahu kan. Okey. Jadi mana satu belian, mana satu jualan? Macam mana kita nak tahu? Kalau jualan tu kita dapat, jadi dia akan hasil. Kalau belian tu kita belanja, so dia akan jadi debit. Okey. Jadi saya tunjuk juga lagi satu jadual. Sebenarnya saya memang dah selalu tunjuk, tapi memang biasanya saya pesan dekat kelas yang saya ajar. Benda ni memanglah awak akan nampak banyak kali menjelang awak SPM. Mungkin beribu-ribu kali awak nampak dengan saya Kenapa tujuannya saya terangkan banyak-banyak kali? Supaya nanti bila exam tu awak terbayang-bayang benda ni. Okey. Belah ni tambah dia dekat sini, belanja dengan aset. Okey. And then kalau equity, liability hasil, tambah dia dekat sebelah, kredit. Dia macam tu kan. Kedudukan dalam imbangan duga yang awak tengok dekat dalam buku muka surat 19 ni kan. Mana tadi? Ni adalah imbangan duga. Awak tengok ni, imbangan duga. Okey, ni kedudukan dia. Okey, kedudukan imbangan duga kebanyakannya memang dia sama dengan tempat tambah. Okey, contohnya kalau belanja, dia letaknya dekat bahagian debit. Kalau hasil, duduknya dekat bahagian kredit dalam imbangan duga. Kalau aset, kan, okey, aset ni tadi di sebelah debit, liability sebelah kredit, equity sebelah kredit. Melainkan akaun apa? Akaun kontra. Ingat tak akaun kontra yang awak pernah belajar masa tingkatan 4 awal-awal dulu? Boleh bagi contoh akaun kontra? Ambilan. Ya, betul. Ambilan, susut nilai terkumpul, peruntukan hutang ragu, pulangan jualan, pulangan belian. Okey, itu semua akaun kontra. Akaun kontra ni dia akan kurangkan akaun induknya. Contohnya macam pulangan jualan Jualan, induk dia adalah jualan. Jadi dia akan kurangkan akaun induk dia. Jadi saya juga terangkan kat anak murid saya, kalau yang akaun kontra ni nama pun kontra, dia adalah anak yang melawan bapa dia. Kalau bapa dia duduk kat positif, anak dia duduk dekat negatif. Jadi contohnya katakanlah saya ambil jualan dengan pulangan jualan. Jualan adalah hasil kat sini kan. Pulangan jualan duduknya dekat sebelah debit. Sini jualan, sini pulangan jualan. Kalau belian sini, pulangan belian dia dekat sini. PHR dengan ABT. ABT kat sini. PHR letak dia dekat sini.
Sama juga kalau apa tadi, aset bukan semasa. Dia punya S&T dia sebelah kredit. Okey? Boleh faham ya? Hanya akaun kontra saja yang dia tak ikut tempat tambah tu. Dia duduk tempat tolak. Boleh faham? Okey, jadi kita masukkan balik. Jadi pulangan. Kan ni tadi saya tuliskan. Sini jualan, sini belian kan. Sebab dia jualan adalah hasil duduk tempat kredit. Belian pula belanja duduk tempat debit. Pulangan dia terbelik. Sini pulangan belian, sini pulangan jualan. Sebab dia ni kan tadi saya cakap anak derhaka kan, dia melawan mak bapak dia, tapi awak janganlah ikut. Okey. Kita semua, awak semua anak yang baik-baik kan, insya-Allah anak soleh ni semua. Okey. Tapi ni cuma saya nak bagi, apa orang kata, nak bagi awak ingat kan macam mana tu semua. Okey. Boleh faham Satu lagi macam sewa. Sewa pun adalah item yang awak kena hati-hati. Kadang-kadang dia suka cakap sewa saja macam soalan tadi. Satu lagi diskaun. Ni adalah benda-benda perangkat dalam imbangan duga. Okey. Kalau sewa bahagian debit, dia sewa diterima ke sewa dibayar? Kalau kat sini. Sewa dibayar. Ya, dibayar sebab dia adalah belanja. Manakala sebelah kredit dia adalah sewa diterima. Diskaun pun sama sebab sebelah debit adalah belanja, jadi sini diskaun diberi. Manakala sebelah kredit adalah diskaun diterima. Boleh Alright. Jadi kita patah balik dekat soalan dia tadi. Soalan dia. Okey, nota kredit ni tadi, pulangan dia. Jadi ni memang sebenarnya pulangan jualan lah ya. Jadi pulangan jualan. Okey, asal dia cakap atas tu pulangan jualan memang ada 240. Lepas tu ada terlupa rekod 400. Jadi kita nak kena buat apa? Tambahkan. Kita tambahkan sebab apa? Sebab terkurang. Ya, kita terkurang rekod. Ingat bila kurang kita tambahkan. Jadi 400 tambah 240 Tolong tunjuk jalan kira. 640. Okey, dah. Tu. Dah siap ke tu tadi satu je? Satu lagi kita kena kurangkan dekat akaun ABT lah. Okey, ABT ialah 6,800. Tolak yang 400 Sebab yang ni jangan kita lupa rekod. Jadi tinggal 6,400. Okey. Dah. Okey, saya pergi dengan laju sikit sebab yang ni biasa awak jumpa. HR diselaraskan 5% atas baki akaun belum terima. Okey, untuk PHR, okey, buat dekat sini dulu. Okey, yang dekat dalam PKK. Cara nak kira dia, ambil balik 6,400 ni, darabkan dengan peratus dia. Peratus dia tadi 5%, kita tengok. 6,400 darab dengan 5% 320.
Jadi dapat 6080. Okey, kira sampai sini sebab markah dia biasanya dekat sini. Alright, lepas tu kita nak bandingkan. Okey. Okey, saya tulis kat sini Yang baru iaitu kita baru kira tadi tu 320. Yang lama ni dalam imbangan duga iaitu 400. PHR ni 400. Okey. Jadi macam mana kita nak tengok sama ada sebab PHR ni dia boleh jadi hasil, dia boleh jadi belanja. Okey, jadi dia punya formula dia bubble. Ni yang saya tulis bubble kat tepi ni. Apa maksud bubble? Dia akan jadi belanja bila baru lebih besar daripada lama. Betul ke sekarang ni baru lebih besar daripada lama? Tak kan? Jadi boleh ke masuk jadi belanja? Tak. Jadi dia masuk hasil lah. Tu cara dia. Boleh faham tak? Jadi cara dia nak buat, kita tolakkan saja 400 tolak 320. Dapatlah sini 80. Kalau masuk kat sini pun sama, kita tolakkan saja. Cuma kita nak tentukan dia sama ada belanja atau hasil. Cara kita nak tentukan belanja atau hasil tu semua jelas tak? Yang baru ni tadi yang kita baru kira, yang lama ni pula yang dalam imbangan duga. Imbangan duga yang ni. Lepas tu kita tengok yang mana besar. Sekarang ni yang lama lagi besar kan, jadi dia tak boleh masuk belanja, dia akan masuk hasil. Okey, boleh? Boleh jelas ke? Sekarang dah pukul 12:02. Saya dah terlebih masa. Boleh Okey, jap. Boleh ke saya habiskan ni? Ke awak ada hal lain? Saya nak habiskan sampai bawah tu, susut nilai. Kalau awak ada hal lain, ada tuition lain, tak apalah awak boleh keluar. Kalau ni stay je lah ya, boleh ya? Minta maaf lah saya terlebih masa. Okey, yang X, perabot hendaklah disusut nilaikan pada 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Perabot 9,000 termasuk sebuah meja bernilai 1,200 yang dibeli pada 1 Jun 20X9. Okey, jadi perabot dia ni cerita dia panjang sikit. 9,000 Saya rasa saya kena terang dekat ni lah. Jamboard ceritanya ni panjang. Okey, dia kata dia punya perabot ni cerita perabot, saya tulis perabot tajuk dia. Kerja perabot pun salah. Okey, 9,000 ni dia pecah dua. Iaitu 1,200 yang dibeli pada 1 Jun 20X9. Dan yang selebih dia ada lebih kurang 7,800. Okey. Lepas tu sekarang ni dia nak baki berkurangan. Jadi baki berkurangan formula dia apa? Formula dia apa untuk baki berkurangan? Kos tolak SNT darab peratus. Ya, kos tolak SNT baru kita darab dengan peratus. Okey. Jadi kita kena pecahkan dua sebab kalau kita tengok 1,200 tu dia tak ada dia tak ada SNT. Awak boleh terus ambil 1,200, lepas tu dia kena darab dengan bulan tau. Sebab apa kena darab dengan bulan? Sebab dia bagi tarikh. Jadi yang ni saya kira yang ni dulu lah, 1,200. SNT dia kosong sebab kita baru beli.
darab dengan 10%. Okey, lepas tu kita darab 7/12. Sebab apa? 1 Jun hingga 31 bulan 12 tadi, dia adalah 7 bulan. Okey, yang ni selesai Saya tak tolak dengan sebab dia punya SNT dia kosong. Okey, ni pula 7,800. Ni SNT dia ialah 3,000. Jadi awak kena buat 7,800 tolak 3,000. Barulah darab dengan 10%. Okey. Jelas tak cara dia ni? Dan kenapa? Ada apa-apa nak tanya? Jadi sekarang ni saya pindahkan ke dalam sini Susut nilai perabot. Okay, dia tadi saya ambil 1,200 tu. 1,200 darab 10% darab 7/12. Sekejap 7/12 tutup kurungan tambah 7,800 tolak 3,000 darab 10%. Itu jalan kira dia. Kita dapat berapa tu? 1,200 darab dengan 10%, 0.1 darab 7/12. Okey, yang tu RM70. Okay, kita dapat 550. Betul? Okey, lepas tu saya masukkan dekat sini lah, aset bukan semasa, perabot. Perabot dia tadi jumlah ialah 9,000. Okey, tolak susut nilai terkumpul perabot. Okey, amount asal dia adalah 3,000. Tambahkan yang dia baru ni tadi 550. Jadi kita dapat 3,550. Sini baru kita tolak ya. Jangan tersalah kira. Ini tadi kita tambah sebab kita nama dia susut nilai terkumpul. Yang ni pula nama dia ialah dia sebenarnya adalah nilai buku. Nilai buku, nak dapat nilai buku, kos tolak SNT. Okay. So far ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Okay, awak boleh masukkan yang lain-lain sebab minggu lepas pun kita dah belajar masukkan yang lain-lain. And then awak kira. Minggu lepas pun kita dah pakai belajar yang tak ada pelarasan kan, kira dia pun sama. Okay, awak kira. Lepas tu kita akan bincangkan jawapan dia next class. Boleh? Sekejap lagi saya sharekan tu tadi supaya awak check balik kod-kod awak ada tersalah salin ke, and then awak cuba kira dan masukkan betul-betul. Boleh ya? Tolong buat. Kita semua nak A+ kan? Awak ni semua insyaAllah boleh A+. Tak ada masalah insyaAllah. Doa banyak-banyak, saya pun doakan betul-betul kat korang supaya boleh ramai-ramai dapat A+. Kan? Ni kehadiran dah much better. Sekarang ni kita
perbaiki pula daripada segi kita punya tugasan tu. Sebab kalau awak tengok saja awak tak buat pun macam mana? Tak boleh, kena buat juga. Okay? Okay, saya rasa sampai sini dulu kelas kita. Kita jumpa lagi next week hari Isnin dengan Rabu. Korang sebenarnya dapat jadual baru kan? Tapi sebab kita buat luar waktu sekolah, saya stick dengan jadual tu je lah ya. Boleh ya? Boleh cikgu. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat tengah hari. Sorry. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, kejap lagi cikgu sharekan. Sama-sama.